Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahu qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya Wahhabu ya Ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan beliau, dan lagi daripada Zuhair bin Alqamah, kata, dan lagi daripada Zuhair bin Alqamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu isnani minal waladi faqadih tuzira bihi zaring minan nar. Maksudnya, sesiapa yang kematian dua orang anak yang kecil, sesungguhnya ia tertegah oleh sesuatu tegahan yang menegahkannya daripada api neraka. Lah ni kita duk kecek mengenai kelebihan ada anak. Kita kecek kelebihan ada anak. Maka ada anak ini muncul apabila seorang itu berkahwin. Kalau orang tak menikah, macam mana nak ada anak? Maka kelebihan berkahwin antaranya kelebihan ada anak. Maka ada anak ni kelebihan ada dua. Pertama, kalau anak tu hidup, ada kelebihan dia. Kalau anak tu mati, ada kelebihan dia juga. Maka hak ni kita dok kecek bab kelebihan kalau anak tu mati. Mati seorang, mati dua orang, mati tiga orang, sahabat tanya. Maka hak ni hadis kata mati dua orang. Hak sebelum ni mati tiga orang. Ada mati seorang. Sahabat kata segar hamba nak tanya. Maka kelebihan berlaku. Kalau anak tu mati pun kelebihan bagi ibu bapa dia, kalau dia hidup pun kelebihan bagi ibu bapa dia. Maka anak ini adalah sebab kita berkahwin. Seorang tu nikah antara sebab dia nak melahirkan zuriat keturunan baka dia. Baka orang Kelantan ni kena teruskan sampai hari kiamat. Maka orang Kelantan tu buat lelaki dan perempuan. Laki dan perempuan antara hikmah kenapa setiap bangsa, setiap suku, setiap kampung, setiap daerah tu buat ada belaka. Tina seorang jatuh, tina jatuh, tina jatuh. Supaya lahir generasi bangsa dia. Orang Arab ada tina jatuh. Orang Melayu ada tina jatuh. Orang putih ada tina jatuh. Semua ada tina jatuh supaya lahir generasi popok dia. Tu kelebihan dia. Sebab tu setengah
ulama kata makruh kita nikah lain keturunan, lain bangsa. Nah, sebab apa? Kerana menyebabkan percampuran adat yang tak boleh nak masuk. Nikah dengan orang Amerika kehidupan dia lain. Kita makan nasi dengan bodoh, dia makan spaghetti, sudah lalu. Tak reti. Nah, hak ni kena masuk suku pula. Hak ni kena makan suku. Hak ni bang bodoh pening palah lalu. Nah, kehidupan dia lagu lain. Dia high taste. Nah, oh jangan cara pakaian. Kain plekat kat dada tak minat dia kain plekat. Jadi payah kehidupan lagu tu. Maka orang Kelantan sama dengan orang Kelantan. Molek dah Tuhan buat. Tetapi ada orang kata nikah campur ni melahirkan generasi yang pintar. Macam-macam lah. Jadi ada kelebihan juga. Masing-masing ada hujah. Cuma pipik sama pipik, enggal sama enggal. Lagu tu lah. Nabi kata siapa dia yang kematian dua orang. Siapa dia yang kematian dua orang anak, maka ia merupakan penyebab kepada menghalang dia daripada masuk neraka. Kalau dia sabar. Yakni apabila kita kehilangan anak, maka kita bersabar dengan hak Tuhan ambil tu, maka Allah Ta'ala buat ujian tu menjadi penyebab kepada penghalang kepada api neraka. Dan tersebut di dalam sebuah khabar hadis bahawa sekalian kanak-kanak orang Islam itu berhimpun di padang mauquf pada hari kiamat, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya bahawa pergilah sekalian kanak-kanak itu masuk ke syurga. Maka malaikat khazanah berkata kepada sekalian kanak-kanak itu, marhaban bi bazairin muslimin. Maksudnya selamat datang sekalian anak cucu orang Islam. Masuklah, tiada ada hisab bagi kamu. Maka kanak-kanak itu bertanya, di mana sekalian ibu bapa kami? Maka para malaikat khazanah berkata kepadanya, sesungguhnya ibu bapa kamu tiada dapat seperti yang kamu dapat. Kerana mereka menanggung beberapa dosa dan beberapa tuntutan orang ke atasnya. Maka sekalian kanak-kanak itu berkata, sesungguhnya mereka itu telah bersabar atas kematian kami kerana mengharapkan pahala pada hari ini. Maka semua kanak-kanak itu menjerit-jerit di pintu syurga itu dengan jeritan yang bersangat. Maka Allah Ta'ala berfirman, padahal dia lebih mengetahui halnya, siapa yang menjerit-jerit itu? Maka sembah malaikat, wahai Tuhanku, mereka adalah sekalian kanak-kanak orang Islam. Mereka berkata, kami tidak mahu masuk ke syurga melainkan berserta ibu bapa kami. Maka Allah Ta'ala berfirman bagi mereka, ambillah dengan kedua tangan sekalian ibu bapa kamu lalu terus masuk ke syurga. Kelebihan anak yang mati kecil, kalau kita bersabar, kalau kita reda dengan apa yang berlaku. Senyap kata ni adalah pemberian Tuhan, tetapi Tuhan terlalu cepat ambil. Tuhan wis betul ambil selalu. Ada orang ni Tuhan wis anak kepada kita lama baru dia ambil. Ni bui acu kita nak pergi dia ambil dah. Maka kita bersabar sebab dia yang memberi, dialah yang mengambilnya. Maka kelebihannya orang-orang yang mati lagu ni, anak-anak dia akan tunggu di padang mahsyar. Sedangkan anak-anak ni boleh masuk syurga dah, tetapi dia nak tunggu juga ibu bapa dia. Tu kelebihan. Tunggu ibu bapa dia supaya boleh masuk syurga bersama dengan ibu bapa dia. Dan tersebut pula di dalam khabar yang lain pula, apabila segala makhluk berhimpun pada hari kiamat, Allah Ta'ala pun berfirman, maksudnya kamu sekalian dari kalangan orang-orang yang tiada berdosa dipersilakan keluar. Maka mereka keluar melainkan Yahya bin Zakaria.
Salawatullah ke atas kedua-duanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kanak-kanak orang Islam. Maka tiba-tiba kanak-kanak itu berkata, wahai Tuhan kami, engkau telah mengambil segala nyawa ibu bapa kami, dan engkau telah menghukum ke kami mati sebelum lagi kami melihat ibu bapa kami, dan kami belum lagi memandai ibu-ibu kami. Maka janganlah engkau mengharamkan kami daripada melihat mereka pada hari ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, maksudnya tuntuklah sekalian ibu bapa kamu dan masukkanlahnya ke dalam syurga. Maka sekalian kanak-kanak itu masuk ke dalam pertengahan saf barisan bagi mencari sekalian, maknanya celah-celah lah, celah-celah orang bagi mencari sekalian ibu bapa mereka. Maka mereka mengambil bapa-bapa mereka dengan tangan mereka yang kanan dan ibu-ibu mereka dengan tangannya yang kiri, kemudian memasukkan mereka ke dalam syurga. Inilah antara beberapa hadis yang menunjukkan faedah yang terhasil dengan sebab perkahwinan. Tetapi syaratnya ia hendaklah bersabar atas kematian anak-anaknya tanpa kemarahan. Maka berbahagialah bagi orang yang bersabar atas kematian anaknya, dan celakalah bagi orang yang marah-marah dengan keluh kesah dan mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang menjadi derhaka kepada Tuhan. Maka orang yang sedemikian itu dengan pelbagai tingkah laku dan perbuatannya akan mengalami kerugian dan penyesalan dan diluputkan beberapa pangkat dan darjat serta segala kebajikan mereka. Allahumma ja'alna minas sabirin, maksudnya jadikanlah kami daripada golongan yang bersabar. Masalah bersabar ini, kalau kita menangis tak apa sabar lagi. Tak semestinya seorang tu kena bersabar, kena kerah, anak mati wak lolok suka. Tak semestinya. Hatta Nabi sendiri pun apabila kematian anak lelaki dia Ibrahim, dia anak lelaki Nabi semua mati kecil belaka. Anak tina semua mati besar belaka. Anak jatuh semua mati kecil belaka. Antara hikmahnya, bapa Nabi tidak melahirkan anak lelaki kerana takut orang menganggap anak Nabi itu Nabi juga. Maka Nabi cukup sekat itu saja. Sekalipun dia mewarisi kehebatan melalui anak tina dia, putus di Nabi Muhammad, betul-betul tidak ada generasi lelaki. Manakala hubungan Nabi kata semua nasab keturunan melalui lelaki kecuali keturunanku, itu khususiat bagi keturunan dan nasab. Bukan keturunan hak daripada sebelah lelaki. Sebab itulah Allah Ta'ala mematikan anak-anak Nabi daripada kecil lagi. Maka Nabi ketika meninggal anak dia Ibrahim, maka dia menangis. Mengalir air mata Rasulullah. Hati dia sedih, ya. Sehingga ke sahabat nampak Rasulullah itu sedih pada hari kematian anak dia. Sehingga ke sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa menangis ni? Tak reda kau, lagu mana sedih kau dengan kan? Katanya Rasulullah, hati tetap reda dengan takdir Allah. Cuma air mata ni menunjukkan seseorang itu ada perasaan kesian belah. Hati seseorang itu lembut. Tak semestinya air mata mengalir itu tak menunjukkan seorang itu tidak bersabar dengan takdir. Seorang itu sedih misalnya, meninggal misalnya 3 hari dia jadi sedih apa semua. Maka kita jangan kata ke dia, tak reda kau dengan kematian anak. Jangan. Tu perangai dia, standard dia dah. Hak penting di mulut dia, di perbuatan dia tak ada benda yang menunjukkan dia tidak puas hati dengan Tuhan. Jangan dia mengeluarkan kata-kata penyesalan. Jangan dia mengeluarkan kata-kata yang tidak puas hati dengan Tuhan.
Katanya Nabi Muhammad, air mata mengalir tak apa, mulut tetap berkata benda-benda yang benar. Tetap mengatakan benda-benda yang Allah Ta'ala tidak marah. Faedah yang kedua, faedah daripada berkahwin. Apa faedah kita menikah ni? Kenapa disyariatkan menikah? Faedah yang kedua, pertama untuk mendapatkan anak. Tak ada orang nikah. Dia mau nikah untuk apa dia? Saja untuk tempat tidur, amak takut atu. Tak boleh. Mesti kena nak dapat anak juga tujuannya. Maka siapa dia yang niat ketika berkahwin nak dapat anak, tu niat yang baik. Tu niat yang baik. Masuk dalam kategori niat yang baik adalah niat apabila berkahwin nak meramaikan zuriat. Tu masuk dalam kategori niat yang baik. Kedua, faedah kelebihan berkahwin ini memecahkan syahwat dan nafsu. Manusia ni nafsu dia ada banyak jenis. Nafsu makan nasi, nafsu buah, nafsu orang perempuan. Maka nafsu orang perempuan ni tak pecah kecuali dengan perempuan. Tak sedap zikir lah, sedap nipu lah. Peganglah sebab sama mana pun buat lah gerub. Ngatiklah setara mana semaya kosok kerja mata apa. Nafsu nikah ni dia tak akan pecah situ. Dia kena pecah tepat dia. Dan Allah Ta'ala agama mengajar ada saluran dia. Nafsu kita boleh kita lepas, tapi ada saluran dia. Saluran dia halal dan dapat pahala pula. Tu sahaja cara nak memecahkan nafsu. Tak boleh enggak lain. Maka nak memecahkan nafsu ni ada siapa peringkat manusia lelaki dan perempuan, nafsu dia berubah dah. Umur setahun tak ada nafsu ni. Tak ada nafsu nak betina dah. Umur setahun kelenyah dah. Ngita nak darah orang. Nasabah. Umur setahun tak ada, 2 tahun tak ada, 3 tahun tak ada, 5 tahun tak ada, 10 tahun tak ada lagi. 11 tahun tak ada lagi, 12 tahun, 15 tahun. Mungkin ada sikit-sikit. 15 tahun ke usia balik tu. 19 tahun, 17 tahun, sweet 70. Nampak sweet 17. Nampak? Tanya umur 17 tahun, mula nak jadi gelenyah. Kadang-kadang suka ke perempuan lagu tu ya. Suka ke perempuan, suka berkahwin dengan perempuan. Ya satu peringkat dia jadi muka lain. Kita berkahwin dengan perempuan, kita akan tengok keindahan dia. Pula. Semua peringkat manusia akan lalui lagu tu. Kecuali orang Tuhan jaga pada dia, dia buat benda halal daripada awal lagi. Sebab tu ulama-ulama salah dulu, apabila lelaki nak kepada perempuan. Apa maksud nak kepada perempuan? Bukan nak berkahwin saja, nak setubuh, mula sebut. Mudah kita nak sebut, lelaki tu nak setubuh dah perempuan tu. Nak menikmati tubuh perempuan tu. Ya ada satu peringkat dia lagu tu, nafsu tu mari dengan sendiri. Memang Tuhan buat lagu tu. Maka apabila siapa usia lagu tu, ulama-ulama salah dulu nikah lah. Umur 15, umur 17. Kita sebut dah dalam kitab-kitab sebut kata umur 12 sunat nikah. Ada riwayat kata umur 15. Umur 17 sunat muakkad. Kita 27. 30. Bukan sunat muakkad dah. Makruh muakkad dah gitu. Gitu ni. Duk cari gapo dia tak tahu. Dalam kehidupan kita, nafsu tu ada, tak sedap menipu. Sebeh pun sebeh tak setika boleh pahala, tapi nafsu tu apa kita lewat-lewat ke benda lagu ni. Nak mengorbankan habis ngaji dululah. Kok universiti, saing tak apa, nikah mah tak benar. Saing boleh. Saing tak apa. Wak gi harok kafe tak apa. Wak pergi pub tak apa. Nikah tak benar lagi, sudah ngaji dulu. Hak ngaji kalau lupa pun pakai skirt dah. Depan rumah duduk gua musel ya tuan. Bukan kata orang gua musel darat. Akak tangan sikit kau orang gua musel. Bukan nak kata orang gua musel, nak kata orang ulu habis Kelantan tak ada gua musel. Lepas pada gua musel tak ada orang hidup dah. Rima beruk dah lepas pada tu. Lepas pada gua musel tak ada orang hidup. Habis kemuncuk hujung dunia lah kita kata ni sebuah Kelantan. Apabila lagu tu duduk kapur muka main pakai baju kurung, pakai apa dia? Duduk kala lupa. Rambut warna merah. Pakai skirt, orang jantan mari ambil. Tu baru duduk kala lupa. Lagu mana kita bayar anak dara? Adik kita, kakak kita pergi ngaji Amerika. Pergi ngaji Jepun. Pergi ngaji Korea. Pergi ngaji
Oh payah. Nak pakai telekung dia mau pandai tak comel dah. Mula-mula pakai sikit. Lepas duk saing dengan Amerika berlaku. Lepas tu ambil bahagian doktor. Ambil bahagian goni. Benda-benda Allah Rabbi lagu mana. Duduk dalam dewan kuliah tu. Sana macam-macam kalau dengar cerita agak ya Allah ya Rabbi. Kena saing dengan orang jatuh. Dah. Pas lagu mana nak jaga agama nafsu duk tengah lagu tu. Oh masalah buat kita tu buat kita ni berat belaka tu. Orang dulu maksiat seluruh anggota tak pernah buat maksiat. Hatta kemaluan dia tak pernah buat maksiat. Apabila kemaluan dia buat maksiat, dia pun ambil lalu cara halal selalu. Tak ada hak haram. Sebab tu ulama salah dulu sangat mementingkan perkahwinan di usia yang muda. Kita lah ni usia muda, kita kata anak kita gelenyah. Gelenyah apa? Waktu dia dah. Tuhan letakkan nafsu di tubuh dia. Nak kepada perempuan. Bukan gelenyah. Waktu dia dah. Maka cari perempuan yang soleh-solehah. Yang layak jadi ibu, bui selalu. Boleh cara halal. Tak ada pernah buat maksiat. Ni. Dia telajak, dia bergapo dulu. Tu nak memecahkan syahwat. Tu jual dalam berkahwin nak memecahkan nafsu supaya nafsu ketika duk gelora. Nafsu ni dalam bahasa Arab dipanggil sauron. Bapa dipanggil nafsu, gelojok nafsu, gelojok dia panggil. Dia macam cukur. Biasa tengok ada orang buat cukur, airnya air tuak. Masa dia nak jadi cukur tu dia gelegok. Dia gelegok. Dia gelegok dia jadi tengah gila tu dia panggil tuak co. Orang tua dulu kalau minum masa tu juga balik tak tahu di mana. Maka tuak tengah mabuk, tengah sauron dia panggil, tengah naik gelogok tu, dia panggil sauron. Maka nafsu juga, gelojok nafsu dalam bahasa Arab dipanggil sauron. Sauron ni benda yang kita apabila dia mari tak boleh nak tahan, tu dipanggil sauron. Dalam bahasa Arab. Sebab tu lembu, bapak lembu dipanggil saurun dalam bahasa Arab. Ada ulama dipanggil Sufyanus Sauri. Bapa Sufyan, bapa lembu. Bapa dia jual lembu tak? Kerana apabila dia masuk dalam kawasan ulama, kalau dia kecek tak ada orang boleh tepih hujah dia. Mari supaya seekor lembu jatuh hujah dia. Tak tahu nak tepih. Kehebatan dia dalam ilmu sehingga diberi gelar Sufyanus Sauri. Maka saurung ni juga ulama guna kepada nafsu. Kerana apabila dia mari, sudah perlu selalu kita nyasar selalu. Tu sauron dia mari. Maka kalau orang tak nikah nak pecah lagu mana? Maka dia tak boleh, dia kena waktu ubik. Kalau tak waktu ubik, dia jadi nyasar lalu. Dia panggil orang tua panggil sebuk air atas palu. Dia jadi kecek nyasar, tak tahu alik ilir, alik jatuh. Makan nasi pun curah kot lain lah. Menjadi kaya. Orang kecek pun jadi tak faham lah mana. Jadi tak boleh nak fokus. Jalan dah tu. Jalan belakang dah tak sedok kaya atas sahur. Bukan dia tengah fana tu. Dia tengah saurun dia panggil. Dia telah lembu jatuh. Maka secara saja. Sebab tu Nabi kata apabila kamu melihat perempuan yang comel, maka terlekat di hatimu keindahan perempuan tu. Jadi mari comelnya dia. Maka cepat-cepatlah kamu pergi cari isteri kamu dan buai nafsu tu dengan isteri tu. Tu dipanggil secara saja nak memecahkan syahwat. Tak ada cocok obat hospital yang hamba tengah naik nafsu, pergi hospital cocok weh. Hamba biar turun nafsu. Tak boleh. Tak ada. Cocoklah lagu mana. Nampak silap tengok Messi tu jadi masa. Messi tu pula kena pula. Bukan kata jago Messi tu pula tu kena. Jadi antara faedahnya berkahwin nak memecahkan nafsu syahwat. Dia kata dengan sebab berkahwin itu dapat memecahkan syahwat, iaitu menghilangkan syahwat kepada perempuan yang mengganggukan hatinya daripada menghadirkan hati kepada Allah di dalam ibadat, dan lagi terpelihara daripada setan yang membawa kepada berbuat haram. Kerana inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tazawwaja faqadis takmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi syatril akhir. Maksudnya siapa yang berkahwin, maka sesungguhnya ia telah melengkapkan setengah agama dia. Maka ia hendaklah takut akan Allah pada setengah agamanya yang lain. Berarti lelaki ataupun perempuan apabila berkahwin, maka sempurnalah sebahagian daripada kehidupan dia. Sebahagian lagi perlu kepada takwa. Takwa separuh, nafsu bak perkahwinan separuh. Berarti kalau orang tu berkahwin, macam sempurna dah. Hak lain tu baki tu takwa dah lah. Takwa. Ittaqullah lah. Nah, hak separuh lagi dah selamat. Selagi mana orang tak berkahwin, ittaqullah dia pun tak sempurna lagi. Bak hak kahwin pun tak sempurna lagi. Nah. Tu nak menghilangkan gemar pada ibadat supaya tenang. Sebab itulah siapa dia? Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Setiap kali nak buka puasa, apabila orang bel maghrib, kalau kita makan buah tamar deh. Kita makan buah tamar, makan cacau, minum air ke apa, dak dia pergi cari bini dia. Setubuh dengan bini dia, siapa dia lega selesai, buka puasa dengan setubuh. Tak ada dia orang antara sahabat yang paling warak, paling masya-Allah jaga. Tetapi kalau bab ni nombor satu dia. Tapi halal lah. Maka buat buka apa? Kita rajin tak? Main dengan lapar-lapar ni. Nak setubuh jadi tak ada. Dia buka puasa dengan setubuh. Pelik sungguh. Orang tanya dia apa sungguh tu. Nah, dia kata kalau hamba tak setubuh, hamba tak khusyuk sembahyang maghrib. Allah. Nak sembahyang maghrib lagi? Nak lewat. Kita sembahyang khusyuk gitulah. Berkali pok kita ni tak ada nafsu kali. Berkali nafsu kok wah tamak kok cacau tu sedap lagi kali. Allahu akbar. Khusyuk dah kali kok itu. Tak ada mikir kok retina kali. Berkali nah. Nak katanya sahabat-sahabat dulu kalau benda tu halal tidak menjadi aib. Nah, setubuh dengan perempuan. Minat setubuh. Ya setubuh yang halal tak apa. Tidak jadi aib. Hak jadi benda yang memalukan, mengaibkan setubuh hak cara haram. Hak mana hak cara halal itu dipuji, dapat pahala. Nah. Dan diriwayatkan wallahu a'lam. Ustaz, saya keliru. Apakah dimaksudkan dengan pergerakan 3 kali berturut-turut dalam solat yang membatalkan solat? Kalau semaya 4 rakaat, kemudian setiap rakaat kita gerak 2 kali anggota berat untuk betulkan seluar ataupun pakaian solat yang mengganggu, adakah dikira batal? Ataupun pergerakan 3 kali itu tidak boleh lebih di dalam solat bermula daripada 1 rakaat hingga 4 rakaat. Gini. Maksud bergerakan 3 kali berturut-turut membatalkan sembahyang berturut-turut pada satu masa. Nah, kita gerak 1, 2, 3. Okey, batal. Tapi kalau rakaat pertama, ni rakaat kedua pula gini. Rakaat ketiga pula gini. Tak batal kerana tak panggil berturut-turut. Gerakan 3 yang membatal jika berturut-turut. Kalau tak berturut-turut tidak membatalkan. Contohnya yang sebut saat ni, hamba setiap kali mak naik rakaat hamba betul seluar misalnya, kain plekat ko ataupun gerak ke dia dapat tak apa, tak batal. Apa penting gerak ke saat ni 2 saja. Jangan 3 batal. Patut rakaat kedua buat kita pula 2 kali. Patut rakaat ketiga gerak pula 2 kali. Tak apa, tidak batal. Boleh kodok saya menazar kalau saya kahwin saya nak buat isteri saya bahagia. Menazarlah demo. Membuat isteri kita bahagia itu gini. Bahagia ni gini. Kadang-kadang kita buat satu benda tu betul dah, tapi benda tu tak membahagiakan orang tu. Kita layak isteri kita molek dah. Dia nak makan kita, tapi isteri kita tetap tak suka. Macam-macam. Maka bahagia ni payuh.
Jangan menazam dah payuh ke. Pas lagu mana kita nak buat isteri kita suka, selok kita nak buat lagu mana tak tahu. Nah, kita buat terbaik dah dia tak suka lagi. Sudah. Ambo kena makan nazar. Payuh nak buat nak bahagia ni lagu mana tak tahu. Tapi kalau nak buat adil, mungkin. Nah, adil tu wajib dah sebenarnya, tak perlu menazar. Apabila menikah ramai ataupun nikah seorang, wajib kena berlaku adil. Berlaku adil ni bukan kata isteri ramai, isteri seorang pun kena berlaku adil. Berlaku zalim, tak syarat isteri ramai, isteri seorang pun haram. Berlaku zalim ni. Nah, maka zalim dengan adil ni berlaku pada semua peringkat. Seorang isteri pun ada berlaku adil, ada berlaku zalim. Isteri dua ada zalim, ada adil. Isteri empat kau semua berlaku. Gitulah. Nak menazar ikutlah, nak menazar kat nak kata guan. Ustaz lagu mana dengan orang kerja driver lori dan seangkatan dengan setiap hari Jumaat mestilah alasan tak boleh pergi Jumaat sebab bos suruh pergi ngatalah. Kalau tidak kena potong gaji, buat kerja, bukan sekali Jumaat, tiap-tiap kali Jumaat pula. Dia lagu mana kalau bos tu orang Islam buat pekerjaan lagu tu? Hukum dia haram Hukum dia haram. Kita menyuruh pekerja kita membuat satu-satu kerja sehingga ke amalan wajib dia tertinggal. Wajib kita kena beri masa. Hatta bukan pekerja kita, kalau kita ni tuan dia, tu hamba. Ni saya tuan. Hamba ni dia wajib kena ikut semua perintah. Tuan dia. Hatta semaya benda sunat tak boleh nak buat. Semaya jemaah tak boleh nak pergi. Kecuali izin daripada tuan dia. Hak tu pun dia kena beri masa kepada hamba dia untuk dia tunai sembahyang fardu. Hak ni semaya Jumaat, bukan hamba ni, pekerja. Maka tak boleh dia paksa suruh kerja, maka hukum dia berdosa. Pekerjaan dan kita orang kerja pilih kerja lain lah. Kalau boleh. Kalau tak boleh kena pisah juga kecek kata hamba biarlah potong gaji lah kata. Cuma hamba nak royak lagu tu lah kata. Kerja hari Jumaat ni gitulah. Berdosa lah kena beri masa. Ada lagi ko. Toke-toke majikan buat kerja lagu ni. Ni Malaysia ke. Hamba rasa waktu cuti hari Jumaat tu semua pejabat turun belakang rasa. Perdana Menteri pun rasa-rasa turun waktu hari Jumaat tu di Putrajaya tu pakai semaya belakang rasa. Ni kikile kicak ya ni kau apa dia ni tak pergi semaya Jumaat ni. Besar pada Tuhan. Rasa di Malaysia tak tahulah negara lain. Hari Jumaat tu rasa semua jabatan kerajaan daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri rasa berhenti belakang masa tu. Lainlah ada hak. Tapi hak ni tak tahulah. Besar nak toke dia kali. Ayah ping tu. Jadi tak boleh lah. Biarlah kena pergi kat kerja. Tak boleh SQ. Tak boleh buat SQ. Lagu tu. Ustaz minta maaf Hana nak bertanya ni. Ada kawan saya kata yang ibu gayung itu bermaksud zat Allah bersatu dengan diri manusia. Boleh tak Ustaz terangkan sedikit tentang ibu gayung? Terima kasih. Huraian mengenai ibu gayung ni banyak lah. Jadi hamba tak tahulah, hamba tak boleh nak komen sini sebab Wahabi duk berhati dah tu. Tajuk ibu gayung pula, duk bersatu dengan Tuhan pula. Hamba tak tahulah huraian lagu ni gapo dia maksud dia. Kalau nak mari senyap-senyap. Mari senyap-senyap bawa lah gapo dia bingsu ke, sedap-sedap. Nampak. Marilah. Lepas kita kecek. Sebab benda lagu ni kalau hamba kecek jadi fitnah. Wahabi duk tunggu lama dah video hamba nak buat react, nak buat gapo dia, nak bagi rumah, nak buat studio. Wilah peluang ke dia. Jadi kalau hamba tak kecek benda panah agak dia tak ada isu, pergi cari orang lain pula. Nyasar dia Jadi hamba tak boleh nak komen lah benda-benda hak jenis fitnah lagu ni. Ustaz, saya bercadang nak berkahwin, apakah perlu saya nak buat family planning? Lebih-lebih lagi pada zaman krisis makanan yang akan datang. Krisis makanan ni bukan akan datang. Lah ni pun duk krisis. Orang zaman ayah kita kata, orang zaman ayah kita, zaman tu kita kalau hidup zaman ni mati dia. Kalau dia planning, family planning dia mati dia, tak boleh hidup. Dengan minyak 50 rialnya, 5 kilo, mati pakai tak tahu alik jatuh. Orang dulu gaji 50, pakai beli minyak tu ya.
Zaman dulu kalau mikir, maka Tuhan hok dulu, hok sekarang, hok akan datang Tuhan tetap ada. Rezeki tetap ada, tak suruh bimbang. Gaji lain, pitih lain, makanan lain, rezeki tetap ada. Jangan bimbang kerja Tuhan. Planning betul. Tetapi manusia akan menyesuaikan diri dia pada keadaan dia. Sebab itulah katanya Sayyidina Umar, mu ajar ilmu kepada anakmu lebih daripada ilmumu. Kerana dia akan berada di pada keadaan zaman yang lebih mencabar daripada dirimu. Untuk dirimu, mu nak planning sudah. Lah ni kalau kita mikir, hamba tak nikah tak makan rasa. Dah kerja dok gapo dia dok mati nak pergi orang nak gapo nak hidup nak gapo. Orang lain dok kerja juga menoreh kau gapo dia. Hamba tak ada kerja gapo dia. Boleh makan, boleh minum. Kalau ambil planning family planning ni, rasa tak menikah hamba. Tidur atas pohonnya. Tapi tahu apa biasa. Maka rezeki Tuhan tu ada. Bergantung dengan Tuhan biar lebih. Jangan kita family planning tu siapa-siapa tidak berkahwin. Jangan lagu tu. Ni antara cara orang kafir nak menakut-nakut ke orang Islam daripada berkahwin yang cara halal. Maka kalau tidak berkahwin tak menyelesaikan juga planning kita. Rezeki juga. Maka kalau kita berkahwin pun rezeki juga. Hotina tu ada rezeki dia, kita ada rezeki kita. Kita tak makan, dia tak makan rezeki kita. Tuhan royak dah. Tuhan tegur dalam Al-Quran, ramai orang bunuh anak-anak kerana khasyata imla. Takut daripada kemiskinan. Maka Tuhan marah, Tuhan kata, anakmu tak pernah makan rezekimu. Dia makan rezeki dia. Kalau bukan rezekimu, dia tak boleh nak makan. Khodoh untuk dirimu. Tercatat setiap orang ada rezeki dia. Bukan kata apabila nikah dia ambil rezeki kita, dak rezeki dia dah. Lagu tu. Jadi tak perlulah buat plan ni lebih-lebih. Nikah bismillah, kenal kepada hak tino mana janda kau gapo dia, kau gapo. Asal nampak molek boleh buat ibu rumah, pakai bismillah, pakai selalu. Kita usaha juga, kena kerja, kena gapo, tawakal. Naiklah kalau siapa perikat khamak dah. Harta mari berkoyang-koyang, mari terbaik Ahmad Al-Baq tak apa. Ya manusia ni ada dua peringkat. Ada manusia perlu cari harta, ada manusia harta cari dia. Ada manusia perlu kepada duit untuk hidup. Ada manusia tak perlu pada duit. Dah pergi peri belakang peri. Buat apa dia piti. Bawa 50 ya, pergi stesen minyak dia kata tak apa hangpa bayar. Pergi makan tak apa hangpa bayar. Duduk kereta tak apa hangpa bayar belakang. Pada nak guna piti buat apa dia? Buat jet sekali main jet. Dah tak guna piti. Jadi tak guna. Ada manusia hidup tak guna piti. Dulu kita kata orang lagu mana tak guna piti khamak. Khamak lagu mana? Tengoklah tak ada guna piti ke apa dia. Jadi manusia ni orang tu berhidup menurut keadaan dia. Jangan tiru jangan buat-buat. Kalau orang perikat tawakal, jangan perikat. Jangan tiru Ustaz saya datang ziarah rumah kakak saya saja-sajalah. Perlu kodok saya minta izin setiap kali saya nak makan guna bagi dia. Kadang-kadang saya minta izin, dia macam marah kata, apa pula minta-minta. Gini, keadaan dia kita boleh makan, minum di rumah orang yang kita rasa sengkor bukan yakin berat boleh lagi. Kalau kita suka dia, kalau dia tahu dia akan reda. Rumah kakak kita, rumah saing kita pergi rumah bilik, jangan buat style masuk bilik orang. Buka mari orang perut pakat makan. Saya tu minta cakap yang marah kat hamba. Kan hamba kata tahu. Jangan orang marah kat hamba perut. Gosok kali gocok. Kita kena tahu perangai dia lagu mana. Kalau adik-beradik kita bogi mari kaca air rumah tak ada masalah, hak tu boleh. Dari Al-Quran kata apa dia? Ashtata tu ada Al-Quran tu ashtata. Mu boleh masuk rumah saimu kau gapo dia mu nak makan serumah ataupun sedikit boleh, tak ada masalah. Tak menjadi halangan. Pergi masuk rumah kakak kita ke rumah saing kita ke, kita pergi ambil kaca-kaca tengok sekut makan. Dia tak marah, tak apa. Saya minat dengan seorang Tino untuk jadi isteri saya. Tapi ibu saya tak berapa minat sebab dia anak tunggal. Adakah saya perlu ikut pesanan mak saya atau saya ikut istikharah saya? Nak benar dah tu. Nak benar dah tu, nak buat istikharah tu. Tak sedengar dah tu. Dia tak sedengar ibu dia dah tu. Gini, masalah tu benda tu baik belaka. Tapi hak paling molek pilihan adalah melalui istikharah. Paling molek melalui istikharah. Apa maksud istikharah?
Minta berdoa munajat dengan Allah supaya Tuhan pilih kekasih hati kita ni. Bakal jadi isteri kita ni, dia pilih. Lagu mana cara pilih Tuhan letak dalam hati kita rasa selesa, rasa mudah dengan dia. Okey jalan tu. Sekalipun ibu kita menentang. Kedua, kalau malah istiqarah, tanya pendapat ibu kita. Kita malah istiqarah, kita tanya ibu lah. Ibu minat mana? Kadang-kadang ibu pun ikut nafsu juga. Buat kira juga. Apa lah anak tunggal, salah kepada dia. Bukan babi tunggal. Anak tunggal salah kepada dia. Babi tunggal memang ada hatu lah kepada dia lah kepada. Ni anak tunggal apa? Manja sangat kau kepada dia. Dok juga kadang-kadang. Barulah harta tu mewarisi ke anak kita belakang. Dah anak tunggal. Semua harta pok dia tu jatuh kita belakang. Wui pula. Kalau menikah dengan anak ambo wui semua syarikat ambo. Di dalam negeri, di luar negeri, di pohon-pohon, macam-macam. Harta ismik di luar negara, apa semua. Wui belakang dia. Jadi alasan anak tunggal ni, tak kemah. Kita muk ni lebih bijak daripada anak. Wui alasan hok munasabah lah. Tetapi anak tunggal ni biasa orang tolak, bukan tolak ke apa, sebab terlalu dimanja ke. Dan mak dia akan pilih kakak anak lah, dosa orang anak ni. Tak se anak dia derita lah, nak suruh anak dia bahagia lah. Harta dia wira ke semua dah. Maka hak ni ya peluang. Kalau anak ramai tak apa, menikah ni tak bahagia, tak apa. Ada anak kedua mungkin bahagia. Hak ni lah. Mungkinlah lagu tu alasan dia. Tapi tak salah kita nak pilih istikharah kita pun tak apa. Ustaz tercinta, sudah. Apa komen ustaz tentang orang memfitnah ustaz-ustaz, memfitnah ustaz macam-macam, dan orang yang memberi tok mohon kepada ustaz? Terima kasih. Terima kasih kat siapa dia? Orang tok mohon ke apa dia? Terima kasih soalan tu. Soalan tu terima kasih. Jadi bapa tu nak suruh anak komen ke mana? Kalau anak komen ke kata anak tak reda pula. Jadi no komen. Jadi Allah Taala royak dah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang baik kamu sendiri tanggung, apa yang jahat kamu tanggung. Ana ada tanggungjawab ana. Sebelah kanan ana ada cantik semacam, sebelah kiri ana ada cantik. Hok react video ana pun ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Tak lepas. Maka kita apabila beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad, beriman dengan hari kiamat, ada cantik kita tak rasa tak puas hati. Kalau kita salah, kita akan jawab depan Tuhan. Kalau dia salah, dia akan jawab depan Tuhan. Kita kecek takut, ke aku bela diri aku, ke aku salah sebenarnya. Jadi kita tak boleh bela juga. Jadi reda lagu tu lah. Kalau dia mau salah, dia mau jawab dengan Tuhan. Kalau hamba salah, hamba jawab dengan Tuhan. Sebab Allah ni kan balik-balik tak mengaku belaka kan. Hak ni betul, hak ni betul. Malaikat duduk mana? Tuhan duduk mana pada masa tu? Debatlah setara mana. Benar debat tak menunjukkan kebenaran lagi. Ramai pengikut tak menunjuk kebenaran lagi. Pas benar duduk mana? Di Tuhan lah. Tuhan yang menilai. Akhirat kita tahu. Maka siapa dia yang beriman dengan lagu tu, dia akan mikir nak buat benda-benda. Kalau dia rasa benda tu betul, okey teruskan. Kalau benda tu salah, berhenti selalu. Katok lalu studio tu. Jangan buat. Bang jadi kau berdosa, jadi kau berapa. Cabut speka-speka. Bakar api belakang-belakang. React. Delete semua video-video gapo dia. Lagu tu. Tu dia buatlah. Kalau dia tak buat, dia rasa boleh pahala. Okey teruskan. Akhirat kita boleh tengok kebenaran dia. Cuma ingat, peluang atas muka dunia masih ada lagi. Nak minta maaf, nak kembali ke kesalahan kita ada peluang. Di akhirat kita hanya boleh tengok saja, kita terima saja jawapan dia. Maka peluang dia atas dunia ni. Kita silap, kita gapo dia, okey, oyak lalu. Saya silap, saya gapo dia, saya gapo. Tak perlu oyak beritahu kepada orang gapo dia apa semua. Taubat dengan Allah Taala. Jadi tak ada masalah gapo, nak komen tu saja. Terima kasih juga. Ustaz ana ada nazar. Banyaknya nazar. Kalau boleh kerja, ambo nak pergi melawat ustaz lah, nak buat makan-makan sikit. Lepas tu kerja tu tak boleh. Lagu mana nazar? Tak payah, tak jadilah nazar. Kita nazar kalau boleh kerja, kalau tak boleh kerja tak payah marilah mari. Tapi kalau nak mari tak apa, jadi tak wajib je. Nama. Lepas tu wajib kau dak melawat ana ni. Tengok, kalau rasa benda tu sunat, jadi nazar. Kalau rasa benda tu tak sunat, tak jadi nazar. Cuma ziarah ini hukum dia sunat. Maka kalau kita ziarah ni hukum dia sunat, maka nazar tu jadi wajib pergi ziarah. Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan qalbu mukminin baitullah? Mohon pencerahan daripada ustaz. Rasa dalam kitab-kitab ada sebut dah dia. Dalam kitab-kitab.
Nala irsyadul ibad ada sebut dah. Qalbul mukminin baitullah. Apa maksud hati orang mukmin itu baitullah? Gini. Baitullah ini kalau kita tengok sekarang tempat tumpuan orang nah. Orang nak pergi ke Mekah, semua tuju ke Kaabah untuk buat tawaf. Maka hati orang mukmin itu tempat tumpuan Allah. Tu maksud baitullah. Nah, tempat tumpuan Allah Taala. Tu maksud dia, tempat Tuhan tengok. Hati orang mukmin ni tempat Tuhan tengok. Maka diberi gelaran benda yang sentiasa dilihat Allah dipanggil baitullah. Maka hati orang mukmin itu baitullah. Sikit-sikitlah, banyak-banyak baca kitab diri nah. Berapa kali nak ulah hok tolong ni. Tuan guru saya ada sakit gaut. Kalau kena gaut saya boleh berdiri, tapi masa nak turun sujud saya suka untuk duduk menyebabkan pergerakan saya jadi banyak. Boleh kodok saya duduk daripada awal. Dok kena berdiri. Kena berdiri ya. Cuma time duduk tak apa, gerak banyak tak apa. Misalnya kita gerak, kita akak sikit kaki, tak apa. Itu semua hajat berlaku. Misalnya kita gerak, nak betul kaki kita kena akak. Banyak ni gerak ni. Betul biar kasih selesa. Lepas tu baru sujud. Tak apa. Tak watak. Semua gerakan itu dimaafkan. Tak masuk dalam kategori 3 gerakan. Terpaksa. Dia orang sakit ke? Bergerak banyak tak apa. Kerana dia sakit. Ada tu biasa tengok orang semaya hayung kaki, tengok tak? Semaya tak nak rokok dia hayung kaki. Pop dek depan. Pas banyak mana tu? Tak nak semaya hayung pula dia. Belegak takut habis orang. Jadi dimaafkan dah. Saya nak tanya ustaz berkaitan mendapat keberkatan daripada mak yang fasik tak semaya nak gapo dia dok maki hamu dok mencaruk dah dok gapo dia sopa serano. Siapa ambo pun jadi penyakit nyetok lah sawat, penyakit epilepsi. Penyakit sawat lah gapo dia lepas saya nak menikah, nak cari keberkatan daripada ibu tu lagu mana? Adakah saya perlu keluar daripada rumah atau bagaimana mohon pencerahan ustaz? Gini. Lah ni masalah lagu ni kita kalau ibu lagu tu ingat jasa dia mulut dia tak sedar kira ni. Jasa dia paling besar pertama dia tak bunuh kita masa hidup dalam perut dia. Kalau dia kata boh mapuh dah kita. Kalau cekik ngono. Nak lawan, gocoh tak. Dia mengandung ke kita. Dia menyusu kita. Mulut dia supah sekira. Tu jasa besar. Jangan rasa benda tu tak ada. Amok daripada ambo topik lagi tak sopah ambo. Basuh kerah. Misalnya nak sopah ke ambo. Dok patut dia jaga dalam perut. Jangan rasa tak ada jasa lah ibu kita. Jahat setara mana pun. Tu jasa dia, keberkatan dia. Hak dia salah tu, dia dengan Tuhan dia akan jawab dengan Allah Ta'ala. Tapi, jangan kita buat sebab kita sebagai anak nak derhaka, nak kecek kasar dengan dia juga. Kalau kita tak boleh duduk dekat dengan dia, okey pindah duduk jauh dengan dia. Jari-jari kita pergi ziarah buat baik dengan dia, makan ni kau dia. Hak tu lebih molek. Adakah cukup amalan isteri masuk syurga jika hanya taat perintah Allah dan suami? Ya. Tu saja. Nabi Muhammad pun ayat gitu saja. Macam mana sedekah, solat sunat tak buat? Tak apa. Hak tu nombor 1. Kalau buat hal lain, hak tu tak buat masuk neraka. Mudah nak sebut. Taat Allah, taat Nabi Muhammad, taat suami tu. Buat tu dulu tentu masuk syurga. Hal lain tak buat tak apa. Buat hal lain tak buat ni masuk neraka. Pek dah apa? Cara guano nak mandi junub yang sempurna. Sempurna ni ia ada sempurna sunat, ada sempurna wajib. Sempurna wajib mesti rata ke air kepada seluruh anggota. Khomo sikit menurut mazhab kau dah. Mazhab Hambali wajib khomo. Mazhab kita sunat saja khomo. Buat masuk air dalam hidung sikit kau gapo ni mata di sini gapo dia. Buat masuk air dalam ni. Ambil air buat lengo. Perata seluruh tubuh. Duduk cakung, perata semua. Tu wajib. Niat. Ketika nak mandi tu saja aku mengangkat hadas besar daripada tubuhku kerana Allah Ta'ala. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Lepas tu basuh belaka. Hak tu paling molek. Cara hak tu dulu kalau hak sunat kena ambil ismail lah macam-macam cara dia Ustaz cerita selok tirai tanya Nabi tu kisah wali ke? Dah cakap kisah setan kau apa dia. Cerita hang royak cerita tu wali. Wali boleh buat lah. Kalau PhD tak boleh buat. 14 PhD tak boleh buat lagi. Kalau wali boleh buat, tak ngaji pun tak apa.
Jadi ada benda orang tu tak boleh buat. Sekalipun dia rasa dia pandai, dia tak boleh buat. Jadi dia tak puas hati. Macam orang cerita tu lah profesor dengan pocik naik perahu tu deh. Profesor tu tahu belakang ilmu. Akhir sekali perahu karet, pocik tu selamat pandai berenang, kawan ni lemah mati. Seluruh hidup dia tak pakai apa, pocik tu selamat. Apa? Ilmu boleh berenang. Maka wali dia boleh buatlah atas nama wali. Cerita tu benar kau tak benar ni cerita sahaja. Hamba tak dia kata wajib cerita tu kau ni kau betul kau mesti kena percaya kau. Cerita ke? Mungko cerita belaka. Dalam kita manakib tu semua ambil daripada cerita mulut belaka. Tak daripada Quran hadis. Orang sebut dalam cerita manakib Syairul Alamin Balak ni cerita panjang ni. Macam-macam kitab sirah. Kita hok panjang-panjang kita sirah. Ambil daripada mana? Daripada mulut cerita orang juga. Wajib beriman. Tak boleh cerita nak cerita. Benda tu berlaku boleh berlaku tak si berlaku. Kisah wali Tuhan kan. Kalau bukan wali Tuhan, tak usahlah. Profesor Emeritus Elticus tak boleh buat lagu tu. Patu orang kata kalau kisah wali lagu ni enggak, habislah syariatnya, tak ada orang lah. Ilmu kaedah usul fiqh kau boleh tak guna. Popok ni dok jaga syariat. Bukan sek Wahabi dah. Ingat Wahabi. Kalau Wahabi ni muncul zaman Nabi tak siapa sebutir pun ilmu siapa kita. Tengoklah ni mana ada Wahabi jadi orang alim. Siapa kalau ni ulama dunia semua ni. Saya dah tira ni. Ni Hosea beriman hok ni. Hok dok jaga syariat. Dia kata saya ni tak jaga syariat. Siapa dia aja? Ni Asy'ariyah Maturidi hok ni. Hok jenis cahaya kuali ni hok dok jaga syariat. Ilmu usul fiqh mari daripada pok dia. Ilmu mustalah hadis mari pada pok dia. Kalau Wahabi, rasa cocek-cocek gitu, tak tahu apa. Lepas tu tiba-tiba dia kata, saya ni tak jaga syariat. Kalau kita cahaya lagu ni gosok kali jadi, tak sedut nipu ke masyarakat. Dia mereka sendiri cerita. Lah ni mereka cerita, buat filem boleh duit. Buat gitu mudah. Tak payah ayat cerita, nak mengajar masyarakat, nak masuk dalam fikrah masyarakat. Ayat cerita ini hanya rekod tidak ada kaitan dengan hidup dan mati. Ayat cerita demo. Pandai-pandai kata saya ni tak jaga syariat. Kalau lagu ni habislah kaedah usul fiqh, fatwa majlis habis jadi tidak ada kaedah sedut nipu lah mau buah dah dengar cerita demo. Hok arak lagu tu juga kecek Potulo ya. Depok hok tulo tu bi anak supa tulo. Palaulah ekolah, tak ada eko tikus. Saya dia supa tulo. Mari dok kecek cerita sama yang hamba dengar. Masa hamba mengaji lagi dok dengar cerita ni. Soalan yang sama. Respon yang sama. Tulo ya. Lo ni cuma masuk dalam Twitter, masuk dalam TikTok, masuk dalam React, masuk dalam gapo di hok tulo ya. Pasal dengar dah hamba tak terkejut langsung kowe. Saya wali mana kejut. Hok ni saya ni dok jaga syariat. Hok dok mengajar. Hok dia dok mengajar apa dia? Mengajar React. Kita pakai React. Kita pakai mampu video ni, kita makan gini. Tu ya aja. Kalau dia lama dah hancur dah ilmu agama Tuhan ni. Orang nak menanggung ilmu ni saya wali. Kalau bos macam pokok PhD ni terkarut hok ni. Boleh jaga agama, mampu agama ada. Ngaji tu tak betul dah bukan cara Nabi Muhammad dah. Pas Nabi Tuhan nak tolong lagu mana? Hok wali-wali, hok ikhlas sungguh, jaga sungguh ilmu. Setiap huruf dia baca tu lillahi ta'ala belaka. Imam Bukhari nak tak hadis tu, semaya istikharah. PhD ada buat lagu tu. Tanya dia buat riset hadis ke apa dia? Takhrij hadis ada. Ada tu pakai seluar pen. Mama nak cerita ya. Nampak takut jadi mengopak kau orang biar. Takut jadi wali lebih pula nah. Tok Guru boleh kau beri keterangan sedikit tentang tanazul dan tanazul dan tajalli ni martabat gapo? Sesuai kau dengan kefahaman orang awam. Okey, sekarang lah ni ilmu orang lebih. Ilmu bagi orang awam hanya ilmu fardu ain. Tu saja ilmu orang awam. Tak wajib ilmu orang awam ngajar tafsir. Kau tahu mana pergi ngajar tafsir depan orang awam tu tak tahulah. Kalau nak ikutlah, kalau nak ikut ada orang kata tak payah ngajilah tanazul dengan tajalli sebab ilmu ni bukan orang awam. Kalau kita tak usah ngaji ilmu tajwid, tak usah mengaji. Ilmu tafsir tak usah mengaji, ilmu hadis tak usah mengaji, ilmu sirah. Engkau ilmu fardu ain ada mengaji. Jadi tanazul dengan tajalli ni juga bukan ilmu fardu ain. Cuma bagi orang yang nak mengetahui lagi martabat kedudukan perasaan di sisi Tuhan. Maka ada ahli-ahli hok mahir dalam bab ni, dia kecek bab tanazul dengan tanajul.
Tanazul yakni orang naik peringkat tinggi, dia turun sedikit-sedikit, semakin sedar, semakin orang tajalli ni orang semakin jelas tanazul tanya. Ya sataraki benar. Taraki kau naik. Tajalli ni jelas, dia terbalik ni. Kalau tanazul lawan dia taraki. Kau naik. Nah, tu peringkat hati dan perasaan seseorang dengan hamba. Adalah ahli-ahli dia buat peringkat-peringkat lagu ni. Oh tu wajib kita belajar? Tidak wajib. Sebagaimana ilmu hadis, sebagaimana ngaji universiti, sebagaimana ambil PhD, sebagaimana ambil kali kedua, kali ketiga, sebagaimana ambil profesor media profesor media Power Ranger. Tak tahulah. Itulah profesor emeritus kau tak wajib lah kau tu dah. Makan nasi pun tak wajib, cak kuih tiap pun tak wajib. Yang sebut lagu tu. Kiah dirilah pandai-pandai mengko cidik belaka dah dah. Dia kata orang awal pun cidik belaka lah ni. Kalau orang awal yang cidik dia akan nah. Ustaz apa hukum meracung di kawasan kubur? Minum racun. Mati tak boleh, tak syarat. Minum racun di kawasan mana pun tak dibenarkan. Meracung di kawasan kubur meracung apa? Meracung rupu. Tak apa, meracung hak kawasan hak itulah. Hak atas kubur tu, hamba sebut dah peribahasa bab tumbuhan yang tumbuh atas kubur. Jangan ganggu kerana dia merupakan itulah orang. Dahlah mak ayah anak dia tak mari zikir dah. Sekurangnya rupu atas kubur tu berzikir untuk diri dia. Tak apalah, jangan duk racun nyanyi. Ada kawan saya dia sekolah agama. Dia kata perlu ada dalil untuk buat ibadat seperti tahlil. Betul kau ustaz? Saya kata tak ada larangan, boleh buat aja. Sekolah agama. Tak tahu alif jatuh, tanya mandi wajib. Sifat 20 tak boleh nak syarah lagi. Nah. Kita mengatik ni ada dalil dah lah. Dalil dia kita ikut ulama. Kita sebut dah. Nisbah kepada orang awal ulama tu dalil dia. Nisbah bagi orang alim Al-Quran dan hadis dalil dia. Kerana apa? Orang awal dengan Al-Quran terlalu jauh nak faham. Mesti ada tengah dia. Siapa dia? Ulama. Maka bagi orang awal ulama tu hujah dia dah. Siapa dia buat tahlil tak kenali. Apa dah amal pergi. Siapa dia buat kenali? Syekh Daud Al-Fatani. Dalam kitab dia kata makruh lah buat anak murid dia semua buat tahlil belaka. Siapa dia faham Syekh Daud kecuali anak murid dia? Dalam kitab dia sebut suku bahasa. Praktikal dia lagu mana? Kena mengaji fiqh pula. Maka bagi orang-orang biasa tu imam ke orang alim tu jadi hujah dah bagi dia. Tak perlu cari Quran hadis sebab pok kita ni pok tolu. Tak usah rasa bijak lah. Faham kita lebih bisa daripada faham ulama. Cukuplah kita kata kalau tak kenali buat kau gapo dia, cukup dah faham dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.